Baik, Allahumma salli dalam kitab Penawar Bagi Hati, dan adapun segala manfaat dunia, salli ala Sayyidina Muhammad, maka iaitu berusaha dengan dua tangan dan dua kaki pada mencari harta benda dan segala tujuan engkau, dan memelihara engkau dengannya daripada mudarat, seperti lari dengan kaki daripada binatang yang buas, salli ala Sayyidina Muhammad, dan seperti menolak dengan tangan akan kejahatan orang yang menerkam ia akan dikau. Antara manfaat yang Allah bagi kat kita tangan dan kaki kita ni, salli ala Sayyidina Muhammad, ialah untuk kita, salli ala Sayyidina Muhammad, berusaha dengan tangan dan kaki kita untuk mencari harta benda dunia. Bukan langsung tak boleh cari harta benda dunia. Jangan duk salah faham lagu tu. Jangan duk salah faham lagu tu. Tuan-tuan, Islam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak menghalang seseorang untuk jadi kaya. Dah faham macam tu? Di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW, yang 10 sahabat yang dijamin syurga, majoriti daripada 10 sahabat yang dijamin syurga ialah sahabat-sahabat yang kaya-kaya. Kalau kita convert duit yang selepas matinya Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, tukar pi duit ringgit Malaysia, tuan-tuan, mencecah bilion. Sahabat, antara sahabat yang sangat kaya, Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, sahabat yang sangat kaya. Salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Umar naik kaldai. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, pakai baju selekeh. Waktu sampai, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, waktu nak pergi buka Baitul Maqdis, depa nak tengok ni yang Allahumma salli ala Muhammad, pemimpin daripada, bukan pemimpin, yang menjaga Allahumma salli ala Muhammad gereja di Baitul Maqdis tu, nak tengok, nak serah kunci kota Baitul Maqdis kepada Umar. Mai tengok mana Umar ni. Tengok menek unta dah. Loh, macam ni je kan. Tapi bila dia wafat, subhanallah, bila dia meninggal, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, tidak kurang sedikit begitu banyak harta yang ditinggalkan selepas daripada kematian dia. Maksudnya dia orang kaya tetapi memilih untuk hidup zuhud. Dah, Islam tak larang orang Islam untuk jadi kaya. Bahkan hebatnya orang Islam bila dia kaya. Hebat. Orang Islam patut kontrol ekonomi orang Islam sendiri. Saya selalu pesan, tuan-tuan, kita orang Islam kena beli barang orang Islam. Kita orang Islam kena beli barang orang Islam. Pasal apa beli barang orang Islam? Pasal kita orang Islam. Saya nak tanya, kalau abang kita berniaga, abang kandung kita ni, dia berniaga, tuan-tuan agak tuan-tuan nak support tak berniaga dia? Nampak tak? Support lah abang kita, tuan-tuan, sampai tak mau hangguk langsung ni. Pasal apa marah kat abang lah. Kalau abang kita berniaga, support lah dia, tu abang kita. Kalau dia kaya pun sagi, paling tidak dia tolong siapa? Mak kita. Tu ni. Dia tolong siapa? Anak-anak dia. Anak-anak dia tu siapa? Anak menakan kita. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tempiah mai juga kok kita seorang sikit. Raya-raya dia ulak juga RM50. Pusing-pusing dapat kok kita balik. Pasal apa? Tu abang kita. Kalau adik kita berniaga, support lah dia. Pasal dia tu adik kita. Kita sama-sama orang Islam. Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman saudara kamu sehingga dia kasih pada saudara dia sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Level kita ni, sama-sama kita ni, tuan-tuan, ni level adik-beradik, saudara se-Islam. Saya sayang kat diri saya tak mau masuk neraka. Macam tu saya sayang kat tuan-tuan, saya tak mau tuan-tuan masuk neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Saya sayang kat diri saya tak mau diri saya susah. Macam tu saya patut sayang kat tuan-tuan. Saya tak boleh tuan-tuan tengok tuan-tuan susah. Orang Islam macam tu. Itu kalau tuan-tuan berniaga, patut tak saya tolong tuan-tuan? Keutamaan bagi kat adik-beradik. Adik-beradik kita siapa? Saudara se-Islam. Itulah adik-beradik kita. Salah tak kalau saya nak tolong adik-beradik saya? Tak salah. Dia buat satu interview. Saya tengok baru ni.
buat satu video, budak-budak pakai tudung lah, budak-budak Melayu, budak Islam. Dia pergi interview orang bukan Islam, bangsa lain, satu bangsa aja dia interview. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia tanya ada 4 orang yang dia interview, saya ingat. 4 orang dia interview. Bangsa yang sama, bukan bangsa Melayu, bukan orang Islam. Dia tanya dekat orang tu. Dia kata, "Saya nak tanya, ada tak diajar kepada bangsa kamu untuk mengutamakan membeli barang daripada bangsa kamu sendiri?" Dia kata, "Memang. Selama ni kami diajar untuk membeli daripada bangsa kami sendiri." "Pasal apa kamu buat macam tu?" "Pasal dia bangsa saya, apa salah saya beli barang bangsa saya?" Dia jawab itu. "Sebab dia bangsa saya, apa salah saya beli barang bangsa saya?" Betul dia kata, Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada kecil, ayah kami ajar kami kalau nak beli barang, beli daripada bangsa kami sendiri. Ayah kami ajar macam tu. Dan kami sangat selesa menggunakan barang daripada, sebab dia faham jiwa kami. Tuan-tuan, habis kalau kita beli sama-sama kita barang orang Islam, ni kata resis pula. Bukan resis, tuan-tuan. Tak salah kita support adik-beradik kita sendiri. Tuan faham tak ni? Kemudian dia kata pula, "Pasal apa barang tuan pergi bunga mak masjid?" Dia tanya kawan tu. "Pasal barang tuan pergi bunga mak masjid?" Ni kata itu salah satu daripada idea kami untuk meluaskan pasaran kami kepada orang Islam, supaya orang Islam beli barang kami. Salahkah kami nak buat produk, kami nak jual supaya orang luar pada bangsa kami untuk beli? Kami support bangsa kami sendiri, kemudian kami buat barang supaya orang lain pun beli daripada bangsa kami. Salahkah? Tak salah. Itu marketing strategi kami. Betul juga kan? Sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Betul. Dia kata, "Habis itu pasal apa bila orang Islam nak beli barang Islam sendiri kamu kata resis?" "Bila masa saya kata resis? Ikut suka kamu lah kamu nak beli barang kamu sendiri." Oh, rupanya dia kata lagu tu. Habis siapa yang duk kata resis bila orang Islam beli barang Islam sendiri? Orang Islam sendiri kata lagu tu. Gimana ada apa? Tuan-tuan, dia nak cerita, tak ada salah apa pun. Saya suruh tuan-tuan memilih untuk beli barang orang Islam sendiri. Sebab apa? Sebab dia saudara kita. Tu je. Tuan-tuan anggap macam tuan-tuan adik-beradik beli barang adik-beradik kita sendiri. Tu je. Sallallahu alaihi wasallam. Taklah alih-alih ujung-ujung pergi ambil pada orang tu juga. Tak kisahlah, paling tidak pun ada juga haban dekat dia. Saya buat produk tuan, saya buat produk saya. Sallallahu alaihi wasallam. Lah ni produk saya terpaksa minta orang lain untuk buat produk saya tu. Tapi alhamdulillah orang Islam lah buat. Kilang orang Islam buat. Kalau tuan-tuan semua pakai support saya, mustahil tak satu hari saya buka kilang saya sendiri. Faham tak ni? Lah ni saya terpaksa ambil pada orang sebab saya tak ada kapasiti dah. Kalau nak bawa keluar 5,000 kotak, nak keluar 10,000 kotak, takkan nak buka kilang sendiri saya nak keluar 10,000 kotak. Kita ambil lah pada orang dulu. Tapi kalau tuan-tuan buka beli, akhirnya jualan saya jadi sampai 50,000 kotak, 100,000 kotak sebulan, sampai mungkin sampai 1,000,000 kotak sebulan. Takkan saya nak beli pada orang lagi. Akhirnya saya boleh sedak kilang saya sendiri. Tuan-tuan faham tak ni? Kalaulah dengan permulaan saudara se-Islam kita tu, dia mula dengan dia terpaksa untuk membeli bahan daripada orang lain, tapi kalau kita semua support dia, mustahil tak satu hari dia buat sendiri barang dia. Kalau kita tak support dia, sampai bila dia nak buat sendiri? Macam itulah keadaannya. Yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi wasallam, bila kita bantu, kita beli sama-sama orang Islam, akan dapat apa? Dia akan balik pada orang Islam balik. Tuan-tuan, madrasah kita duk buka. Saya pun ada madrasah. Tuan-tuan tahu kata saya ada madrasah. Tuan-tuan pun tahu saya ada madrasah. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, siapa yang duk bantu, duk bagi sumbangan dekat madrasah saya? Betul-betul siapa yang duk pergi tolong madrasah saya ni? Yang duk bagi wakaf, yang duk bagi sumbangan, yang duk bagi sedekah. Siapa? Orang Islam ya tuan-tuan. Kita aja. Sallallahu alaihi wasallam. Kita aja. Nak harap orang lain bagi, tak bagi ya tuan-tuan. Dia tak bagi. Sallallahu alaihi wasallam. Habis tu kita tolong orang Islam akan bagi kita balik. Tabung masjid lalu RM1 dia bagi. Kedekut sangat 2 kupang dia buh. Buh juga 2 kupang tu orang Islam. Tuan-tuan beli dengan orang lain, sallallahu alaihi wasallam, dia tak akan masuk balik ke masjid, dia tak akan masuk balik ke madrasah, dia tak akan masuk kepada orang zakat apa sebagainya. Tuan-tuan, tu aja tujuan kita. Sebab Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada lain lah. Bukan isu resis sikit pun. Nah. Tak ada isu resis, bukan boykot. Jangan salah faham. Ni bagi by Muslim first. By Muslim first ni maksud apa? Utamakan orang Islam dulu. Tu je. Dah pergi dekat rak kedai tu, nak tengok ni. Ni orang Islamnya, ni orang bukan Islamnya. Beli orang Islamnya dulu. Tu tak nak benda tu. Tak ada langsung yang orang Islamnya. Ambil lah orang bukan Islamnya. Tak ada masalah. Bukan langsung tak boleh beli, boykot apa. Tak, bukan boykot. Tak. Cuma mengutamakan hak barang orang Islam sendiri. Adik-beradik kita berniaga. Tak sadut tulis barang orang Islam lah. Sebut kata adik-beradik punya. Senang. Utamakan barang adik-beradik sendiri. Tu senang sikit gitu. Betul kan? Ni apa ni saudara se-Islam, adik-beradik lah. Lepas ni tukar. Jangan tulis by Muslim first, tulis by adik-beradik punya first. Utamakan barang adik-beradik punya dulu. Kan? Salat. Tuan-tuan tu. Sebab kita nak kalau boleh satu hari orang Islam yang kontrol ekonomi. Dia tak bergantung dengan orang. Bila orang Islam kontrol ekonomi, dia faham tanggungjawab dan hubungan dia dengan Allah. Dia tahu mana boleh, mana salah. Dia tahu dia buat salah nanti ada hukuman dengan Allah daripada Allah. Dia tahu nanti dia kena azab, nanti ada pahala, ada dosa, ada syurga, ada neraka. Dia faham. Maka insya-Allah biiznillah kalau tak 100% pun dapatlah 80%, dapat kesempurnaan amanah dalam pengurusan muamalah dalam ekonomi negara. Dia ni Ustaz Syahmat. Maka terjaminlah di sana orang-orang apa semua. Tuan-tuan, sebab tu orang Islam kena kaya. Orang Islam kena ada duit. Saya cuma. Tuan-tuan, nak pi dakwah pun kena pakai duit banyak. Kata ustaz-ustaz ikhlas-ikhlas dah lah. Ikhlas-ikhlas lah. Kan, ustaz-ustaz ikhlas-ikhlas dah lah, dia kata apa. Ustaz-ustaz tak apa tuan-tuan, doa-doa je, doa-doa je. Minyak habis, beli minyak mineral lah tuang, gok-gok tu kereta dah berjalan. Wah. Sama lah. Semua orang pun sama, memerlukan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keperluan keuangan dalam urusan kehidupan, sama aja siapa pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak pergi menuntut ilmu, nak jadi orang hebat satu orang pun sangat memerlukan kepada keuangan. Lah ni tuan-tuan, lah ni keadaannya. Maka bayangkan kalau orang Islam punya kekuatan ekonomi ni, orang Islam yang pegang ekonomi ni, daripada kalangan-kalangan orang ni tuan-tuan sekalian, orang Islam yang menguasai keuangan, orang Islam yang menguasai ekonomi, barang sini ni milik orang Islam, barang ni milik orang Islam, barang keperluan asas milik orang Islam, barang ni semua milik orang Islam. Tuan-tuan tengok betapa indahnya keadaan pada waktu tu. Salih alaihi wasallam. Orang Islam tak perlu bergantung lagi kepada dunia-dunia luar ataupun orang-orang kafir, sampai keadaan kadang-kadang menyebabkan dia terpaksa tunduk kepada desakan orang kafir pasal untuk memenuhi keperluan-keperluan dia. Faham tak? Salih alaihi. Jadi tuan-tuan boleh gunakan tangan dan kaki untuk pi mencari harta benda. Paling tidak untuk nafkah anak isteri kat rumah. Paling tidak untuk memenuhi keperluan-keperluan dalam kehidupan.